Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua pelajar. Okey, baik. Jadi hari ini merupakan kelas ketiga bagi bulan Disember. Sebelum masuk sebelum kita habiskan takwim untuk tahun ini, cikgu akan cuba saya upayalah untuk habiskan silibus. Minggu pertama kita dah belajar karangan bahagian A. Minggu kedua kita telah pun buat karangan bahagian B. Okey, hari ini seperti yang dijanjikan, cikgu akan ajar kertas 3 iaitu ujian bertutur. Baik. Untuk minggu depan, cikgu akan cover untuk sintaksis ya, iaitu bahagian ayat. Okey, sebab kita dah habiskan untuk bentuk kata dan juga golongan kata. Okey. Jelas kalau tak jelas komen dekat chat dekat sini semua dah start ke ujian akhir tahun? Dah Sebab sekolah cikgu untuk form 4 dah buat dah. Sebelum cuti bulan 12. Dah buat dah. Kiranya dia start minggu pertama bulan 12 dan dia akan berakhir, dia akan bersambung balik bulan 1 ni. Oh, Rozana ujian betul dah buat. Luki, Kurato Annie belum. Ada tak yang dah buat? Kertas 1 dan kertas 2? Tak ada. Okey, kebanyakannya semua lepas cuti sekolah lah kan? Okey, tak apa. Susah ke senang, Ruzana? Ujian bertutur. Boleh jawab tak? Susah individu ke ataupun kumpulan? Oh, dua-dua lah, tak apa. Tapi cikgu kat sekolah ada ajarkan cara nak buat, nak jawab kertas 3. Ada kan? Faham tak? Faham? Okey, cikgu, apa yang cikgu ajar kat sekolah memang faham, tapi dia bergantung pada kita, kan? Sebab kita ni kalau ujian bertutur ni kita kena bersedia awal, kita kena ada ilmu, kan? Kita kena kaya dengan pengetahuan isu-isu semasa, kan? Sebab kalau nak jawab tu kita kena bertutur, kan? Bukan dalam bentuk penulisan. So kita kena ada pengetahuan nak jawab tu kena secara direct, kan? Sebab dia ada masa. Betul? Untuk individu, masa dia 3 hingga 5 minit. Kena cepat jawab tu. Kalau kumpulan 12 hingga 15 minit. So memang tak boleh kita diam, fikir lama-lama. Kita kena cepat. So kita kena bersedia, kita kena banyak membaca, kan? So kamu kena kuasai tema-tema yang ada dalam buku TEP tingkatan 4 tu. Kita ada lebih kurang 18 tema dalam BSKP. So kita kena kuasai tentang isu-isu pelancongan, pendidikan, kerjaya, tentang tradisi, tentang tema-tema kesihatan, semua dah kena ada dalam kepala kita, kan? Cikgu dekat sekolah tu hanya ajar kita teknik nak jawab saja. So untuk yang lain tu pengetahuan tu bergantung pada pembacaan kita. Kita kena rajin membaca lah, kan? Okey. Baik. So hari ini cikgu akan terangkan sekali lagi
Ini kali kedua cikgu terangkan tahun ini. Untuk ujian bertutur kertas 3. Dan pada hari ini juga cikgu akan jelaskan teknik untuk menjawab ujian bertutur bagi individu dan juga kumpulan. Okey, pesanan mesra sekali lagi, siapa yang terbuka mic tu boleh off. Kalau ada yang nak tanya apa-apa, boleh buka mic balik. Ada lagi yang terbuka mic. Okey. Okey, siapa yang bermasuk, tulis nama. Okey, kertas 3, ujian bertutur bahasa Melayu SPM. Okey. Kertas 3 ni sama pentingnya macam kertas 1, kertas 2. Sebab kertas 3 ni menyumbang markah yang banyak dalam kertas peperiksaan bahasa Melayu lah kan. Sebab jumlah markah dia berapa? Berapa? 70 kan? Seolah-olah kamu jawab karangan bahagian B. Okey. Baik. Bahagian A, individu, 40 markah. Masa yang diperuntukkan ialah 3 hingga 5 minit. Okey. Okey, lihat arahan yang pertama, calon tidak dibenarkan membawa sebarang alat tulis, nota, buku, catatan dan sebagainya. Okey. Bila kamu masuk dekat bilik menunggu, kan? Kamu tak boleh bawa apa-apa nota, apa-apa alat tulis langsung. Maknanya kamu bawa diri je. Okey. Maknanya selepas kamu berada dekat bilik menunggu tu, baru kamu akan dipindahkan ke bilik ujian. Okey. Untuk penskoran ada 4 rubrik yang kamu kena tahu. Yang pertama dari segi tata bahasa dan kosakata. Okey, markah ini 10. Ya, 10. Okey, tata bahasa tu macam mana? Okey, maknanya sepanjang kamu bertutur tu, pastikan kamu tidak kamu tak wujudlah kesalahan-kesalahan bahasa. Maknanya mungkin istilah dalam Melayu tu kena betul kan? Kebanyakan murid ni banyak dia gunakan istilah daripada bahasa pinjaman, iaitu bahasa Inggeris. Kan? Sebab dia tak tahu apa perkataan tersebut dalam bahasa Melayu, kan? Sebagai contoh, trend. Okay, trend dalam bahasa Melayu apa dia? Arah, aliran. Apa lagi? Contohlah zaman COVID-19 kan? Banyak panggil COVID-19. Bukan COVID-19, COVID-19. Face mask, apa dia? Pelitup muka. Hand sanitizer, apa dia? Pensanitasi tangan. Macam-macam lagi. Have long been bribed. So, kamu kena kuasai istilah-istilah dalam bahasa Melayu supaya kamu tak ada kesalahan kosakata. Okey. Yang kedua, sebutan. Sebutan kena jelas. Sebutan kena jelas. Sebut perkataan tu kena betul. Ketiga ialah kefasihan dan kelancaran. Okey, maknanya kalau kamu gagap, cakap pun banyak diam, kan? Cakap pun tersekat-sekat. So, maka kefasihan tu kuranglah, kan? Okey, yang terakhir sekali lah, idea dan bermakna. Maknanya isi yang kamu jelaskan kepada pentaksir tu, pastikan idea dia ada fakta, ya, ada fakta dan logik dan juga boleh diterima akal. Okey, so keempat-empat ni
40 markah. 10, 10, 10, 10. Okey. Baik, calon diberi 3 minit untuk membaca dan meneliti bahan dalam bentuk gambar dan petikan. Okey. Panjang petikan ialah 120 kataan. Okey. Okey, ni contoh petikan dia. Nampak? Ini contoh petikan yang kamu akan dapat nanti. Okey, bila dekat bilik menunggu tadi, okey, contohlah Atikah. Kan? Atikah ni calon 1. So, bila Atikah ni, sebelum Atikah pergi ke bilik ujian, dekat bilik menunggu tu Atikah telah pun diberikan bahan rangsangan ini untuk dilihat selama 5 minit silap aku. Salah cikgu 5 minit 5 minit. Lepas itu dia dah baca depan pentaksir, barulah bukan pentaksir, baca depan guru pengiring. Dah baca depan guru pengiring akan bawa Atikah ni ke bilik ujian. Lepas tu barulah Atikah akan bersoal jawab dengan pentaksir. Okay, ini contoh dia, nampak? Masa 3 hingga 5 minit. 40 markah. So nanti Atikah akan baca bahan ini depan pentaksir. Membaca secara mekanis. Baca secara kuat dan ada intonasi. Macam baca berita kan? Ada intonasi. Okey, lepas tu inilah dia 4 soalan yang akan ditanya. Okey, itu cikgu akan terangkan nanti. Okey. Baik, sambung balik. Okey, nampak calon bergerak ke bilik ujian dengan membawa bahan rangsangan. Okey. Maknanya soalan tadilah kan. 2 orang pentaksir luar, guru BM dari sekolah lain akan menunggu calon di bilik ujian. Calon membaca bahan rangsangan. Okey, lepas itu calon diuji dengan 4 soalan. 2 soalan berdasarkan bahan rangsangan. Kemudian okey. Okey, dekat sini dia beritahu calon diuji dengan 4 soalan. 2 soalan ni berdasarkan bahan rangsangan. Lepas tu lagi 2 soalan tu ialah soalan kebat. Okey, dia beritahu lagi kalau bahan rangsangan ni cari 1 atau 2 ayat dalam bahan rangsangan. Kalau soalan kebat jawab dalam 2 atau 3 ayat. Okey, contoh macam ni lah. Nampak tak? Okey, soalan 1 dan soalan 2 ni. Sekejap Okey. Soalan 1 dan soalan 2 ni ialah soalan berdasarkan bahan rangsangan. Maknanya jawapan dia ambil dekat petikan ini. Copy paste saja. Baca jawapan dalam ni tak payah kita pening kepala nak fikir jawapan dia, tak payah So dia beritahu apa tadi? Cari 1 atau 2 ayat dalam bahan rangsangan. So cari 1 atau 2 ayat saja dalam bahan rangsangan. Bukan kita baca semua Tak Okey, so jawapannya 1 atau 2 ayat dalam bahan rangsangan tadi. Nombor 2 pun sama. Okey, soalan 3 dan 4 ni ialah soalan kebat. Ya, soalan kebat. Kebat tu ialah kemahiran berfikir aras tinggi. Jawapan dia kamu kena fikir sendiri mengikut pengetahuan am dan pengalaman kamu Okey, contoh apa kat sini? Jawab 2 atau 3 ayat.
2 hingga 3 ayat. Maknanya 2 hingga 3 ayat. Okey, contoh kat sini dia kata, pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk memelihara alam sekitar? So, langkah-langkah untuk menjaga alam sekitar. Okey. Contoh Luki. Luki boleh bagi satu langkah-langkah dan boleh hurai. Contoh, apa langkah dia? Okey, antara langkah yang boleh dilakukan untuk memelihara alam sekitar daripada cemar ialah masyarakat haruslah menggunakan teknologi hijau. Lepas tu, kita boleh bagi ayat huraian. Bagi sebab. Kenapa? Kenapa kalau kita gunakan teknologi hijau ni, kita boleh jaga alam sekitar? Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita menggunakan teknologi hijau, kita dapat mengelakkan sebarang pencemaran udara. Bagi contoh, antara contoh teknologi hijau ialah penggunaan kereta hybrid, kereta elektrik, bas elektrik, basikal, apa lagi, panel solar dan sebagainya. Kemudian kita huraikan, dia macam buat karangan, kan? Satu isi kita hurai. Ataupun kalau kita tak ada idea nak hurai, kita boleh bagi 3 langkah-langkah ataupun 2 langkah-langkah. Okey, antara langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk memelihara alam sekitar daripada cemar ialah apa tadi? Ialah masyarakat boleh menggalakkan penggunaan teknologi hijau. Seterusnya, pihak kerajaan haruslah memantau aktiviti pembalakan secara haram di hutan. Akhir sekali, pihak sekolah memainkan peranan penting untuk apa? Untuk mendedahkan pendidikan alam sekitar kepada murid-murid di sekolah. Jelas? Okey? Maknanya kebat ni jawab satu isi boleh tapi kena hurai. Kalau tak perlu hurai, bagilah 2 ataupun 3 isi. Jelas? Jelas faham ke tak faham ni? Cuba respon sikit. Faham Okey, kalau ada tak faham, bagi tahu. Senang cikgu nak explain balik. Sebab kamu yang nak jawab ujian ni. Okey. Sebab ini cikgu dapat penataran daripada PPD ni. Baik. Sambung balik. Okey dah. Okey, bahagian A settle Jelas bahagian A? Okey, kalau dalam kebat tu ada isi lambaran sengai boleh guna ke? Okey. Betul. Bila cikgu pernah jadi pentaksir, memang ada setengah soalan kebat tu jawapan dia dalam bahan kan? Okey, sebenarnya tak ada galakkan lah, tak ada galakkan. Kalau boleh kamu cuba fikir jawapan sendiri. Tapi kalau dah tak ada idea sangat, kan? Masa terhad kan? Boleh kamu ambil jawapan itu dan kamu hurai. Ataupun kamu ambil jawapan tu, kamu tambah lagi dengan jawapan lain. Tak ada masalah kan? Sebab ujian bertutur ni dia nak tengok nak tengok kita ni cuba untuk menjawab dan nak tengok kita ni bercakap. Tu je. Kan? Sebab kalau kamu diam, markah tak adalah, kan? Dia nak tengok kamu bercakap je. Okey. Sekarang kita lihat pula bahagian B Okey, ada lagi soalan tak untuk bahagian A, individu? Tak ada
Okey, tak ada. Baik. Bahagian B, kumpulan 30 markah. Okey, untuk rubrik pemakan pun sama ya. Tata bahasa, kosakata, apa lagi? Kefasihan, kelancaran, idea dan bermakna, dia sama saja. 4 item tadi Cuma dia bagi-bagikanlah. Okey. Jadi untuk ujian bertutur secara berkumpulan ni, paling kurang 3 orang, paling tinggi 5 orang. Tapi biasanya sekolah akan buat 4 orang lah kan. Okey. Okey, 3 hingga 5 orang ahli kumpulan masuk ke dalam bilik kuarantin. Okey, macam ni. Bila contohlah Atikah, Luki, Dia Waifa dan juga Irdina, kan? Maknanya 4 orang kamu ni bila kamu dah settle ujian bertutur secara individu, kamu berempat akan masuk ke bilik kuarantin. Kan? So di bilik kuarantin tu kamu akan dapat satu soalan. Ya, soalan tajuk. Lepas itu kamu akan berbincang selama 10 minit sebelum diuji di bilik ujian. Maknanya dalam masa 10 minit ni kamu berempat akan manfaatkan masa tersebut untuk berbincang isi-isi dia. Kan? Tapi kamu tak boleh bawa sebarang nota ataupun alat tulis. Kan? Mana boleh sembang-sembang je lah dalam bilik kuarantin tu. Okey. Dekat sini lah kamu kena bantu kawan-kawan kamu. Okey, setiap kumpulan diberi 12 hingga 15 minit untuk menyelesaikan ujian. Okey. So, paling kurang 12 minit, paling tinggi 15 minit. Okey, pusingan pertama, calon bertutur mengikut giliran masing-masing. Okey, maknanya contoh Atika calon 1. So, Atika yang akan cakap dulu. Diikuti calon 2, Luki. Calon 3, Wafa. Calon 4, Irdina. Okey, dia ikut urutan. So, macam mana kamu nak tahu kamu punya angka giliran tu? So, kat sini, cikgu tahu dekat sekolah sekarang ni semua dah diagihkan kan? Giliran. So, kita dah boleh tahu dah siapa pasangan kita untuk ujian bertutur nanti. So, kita dah boleh berlatih dah mulai sekarang. Kan? Jangan nak tunggu waktu ujian baru kita nak bincang. Okey. Apa lagi? Pusingan kedua, calon bebas mengemukakan pendapat. Okey. Pusingan kedua tu kita bebaslah nak interrupt, nak setuju dengan pendapat rakan ataupun tak setuju, terpulang. Okey, pentaksir bertindak sebagai fasilitator jika perbincangan kumpulan terhenti atau didominasi oleh seorang calon sahaja. Okey. Okey, contoh kalau kumpulan tu dia sepanjang ujian tu dia macam senyap, tak banyak bercakap kan? Jadi kat sini fasilitator pula, guru ataupun pentaksir tadi dia akan cuba untuk memberikan galakan kepada calon untuk bercakap. Dia akan bagi macam idea, dia akan bagi sumbangan isi sikit kan untuk menggalakkan calon tu bercakap ataupun cubalah untuk kemukakan isi kan. Okey. Sebab cikgu pun ada pengalaman lah. Kan ada calon yang senyap, tak tahu cakap apa, so cikgu terpaksa bagi clue sikit. Tapi bukanlah banyak, sikit je. Sebab kita nak bantu calon ni ada markah. Yang tak nak bagi kosong. Okey, pemberian markah diberikan secara holistik. Holistik tu menyeluruh. Dan calon dinilai secara individu. Okey, walaupun
Ujian ini diadakan secara kumpulan tapi markah individu. Okey. Tumpuan diberikan terhadap buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5 berdasarkan pendekatan tematik KSSM. Okey. Jelas Okey. So dekat sini. Okey, pemarkahan pula Okey, untuk ujian bertutur, tak kisahlah individu atau kumpulan, kita ada 2 orang pentaksir kan. Okey. Katakanlah pentaksir pertama dia bagi markah dekat apa lagi? Dekat Marsha dekat Marsha dia bagi 3 pemarkah. Pentaksir 2, dia bagi tinggi 34. So markah apa yang akan diambil? Dia akan ambil markah paling tinggi 34. Okey. Okey, kes yang kedua pula. Dia bagi markah dekat Wafa. Pentaksir 1 dia bagi 3 pemarkah, pentaksir 2 dia bagi tinggi lagi 35. So kat sini pentaksir perlu bincang sama ada dia akan bagi markah tengah-tengah lah 32 ataupun 33. Sebab julat markah dia besar 5 Kalau julat markah dia 4, dia akan bagi yang paling tinggi. Kalau julat markah dia 5, dia akan bagi tengah-tengah Okey. Tak boleh. Individu dan kumpulan tak boleh bawa apa-apa pun. Pen, alat tulis ke, pensel, pen, kertas tak boleh bawa tak boleh bawa. Lagi satu kamu kena ingat, soalan memang lain-lain. Baik individu ataupun kumpulan, soalan tak sama. Jadi memang kawan-kawan tak boleh bagi tips lah apa yang keluar, memang soalan lain. Sepanjang 3 hari itu memang soalan lain-lain kan. Okey. Baik, ini contoh skrip untuk ujian bertutur secara berkumpulan. Kan, ini untuk skrip pusingan pertama kan. Cikgu faham. Bila tiba giliran kamu tak tahu nak mulakan macam mana kan. Nak bagi salam ke ataupun nak terus bagi tahu isi ke ataupun macam mana kan. So ikut saja skrip yang cikgu buat ni Baik, yang pertama kita berikan salam lah kan. Nak bagi cikgu, bolehkah kami duduk? Nampak? Ini cara kita nak tarik hati pentaksir kan. Okey. Seterusnya kita perkenalkan diri kita Nama saya ialah Muhammad Luqman, contoh. Tajuk kumpulan kami ialah amalan bersenam. Contohlah. Kejap. Silap kat sini. Sorry kat sini. Sorry. Okey, yang kedua ialah kita perkenalkan nama. Lepas itu terus bagi tahu tajuk. Tajuk kan. Yang ketiga, kita terus bagi tahu isi kita ataupun fokus kita kan. So fokus dia ialah kebaikan amalan bersenam. Apa dia? Lepas tu yang keempat, kita huraikan. Kita bagi ayat huraian. Hal ini dikatakan demikian kerana ataupun hal ini disebabkan oleh kan. Macam buat karangan, ada ayat topik, ayat huraian. Lepas tu ada ayat contoh kan. Nampak? Contohnya, misalnya, sebagai contoh. Lepas tu ada ayat kesan. Kesannya, jadi, dengan itu, akibatnya, tegasnya. Kan? So, kamu dah biasa buat karangan. Jadi, kamu cuba aplikasikan ke dalam ujian bertutur ni. Kan? Baru kamu punya percakapan tu lebih teratur kan. Ada step by step.
Okey. Kalau kamu dah rancang kamu punya cara nak huraikan isi tu, barulah lancar. Okey. Tak adalah kamu cakap tu tersekat-sekat, gagap kan, tak tahu cakap apa. Okey. So, cikgu ulang balik. Yang pertama, kita ada greeting kan, nak pagi cikgu, boleh kami duduk. Yang kedua, perkenalkan diri. Nama saya ialah apa? Okay, terus bagi tahu tajuk. Yang ketiga, terus huraikan isi. Ayat topik kita apa? Macam kat dalam contoh ni, fokus dia tentang kebaikan amalan bersenam. Lepas tu, bagi ayat huraian. Hal ini dikatakan demikian kerana. Seterusnya, bagi ayat contoh. Lepas itu, ayat kesan. Okey. Baik, seterusnya situasi sendiri. Ini cikgu akan explain nanti apakah maksud situasi sendiri. Yang terakhir sekali, okey, kita tanya pula pendapat kawan kita, iaitu calon yang kedua. Okey, ini contoh skrip dia. Bak. Okey, siapa boleh baca kat sini? Ada tak yang volunteer nak baca skrip ni? Sebab bila kamu baca baru kamu bolehlah praktis dulu. Tak adalah kamu dengar je kan? Siapa nak baca? Ada tak Edina kat sini? Okey, cikgu nak panggil Luki lah. Luki boleh baca? Ai, senyap je. Amira Adlina boleh baca? Ke suara cikgu tak jelas? Oh, dekat luar. Okey, kalau macam tu Fatihah Alia. Baca je, senang. Macam mana cikgu? Baca skrip ni depan ni. Yang selamat pagi cikgu tu Ya. Selamat pagi cikgu. Bolehkah kami duduk? Nama saya ialah Fatihah Alia. Okey. Tajuk kumpulan kami ialah amalan bersenam. Kebaikan amalan bersenam ialah dapat menyihatkan badan seseorang. Hal ini dikatakan demikian kerana darah akan mengalir dengan lancar dalam badan apabila kita bersenam. Contohnya, kita boleh berjoging, menunggang basikal, berenang dan mendaki bukit pada hujung minggu. Jadi, kita akan mempunyai badan yang sihat dan tidak mudah menghadapi pelbagai jenis penyakit yang serius. Saya selalu berjoging dengan adik saya pada hari Sabtu di kawasan perumahan yang berdekatan dengan rumah saya. Saya juga akan bermain badminton dengan jiran pada masa lapang. Apakah pendapat kamu, Junyin? Okey. Bagus, terima kasih. Siapa nama tadi? Fatihah. Fatihah. Okey. Fatihah daripada sekolah mana? Sekolah Agama Menengah Sungai Merak Luar. Dekat negeri? Negeri Selangor. Okey, baik. Terima kasih. Okey, tadi cikgu beritahu kan, situasi. Ini dah ada situasi dia. Situasi tu lebih kepada pengalaman kita. Pengalaman kita berkaitan dengan tajuk. Tajuk ialah tentang amalan bersenam. Apa pengalaman kita? Apa pengalaman kita tentang bersenam? Dengan siapa kita bersenam? Apa aktiviti senaman yang kita buat? Itulah dia situasi ataupun pengalaman. Okay. Dengan cara itu, kamu boleh cakap dengan lebih panjang.
Kan? Bila kamu ada pengalaman. Okey Baik. So itu pusingan pertama. Pusingan kedua macam mana? Nampak? Memang terdapat banyak cara untuk menggalakkan remaja bersenam. Okey, tadi kalau kamu perhatikan pusingan pertama tadi fokus dia ialah kebaikan kan? Betul? Okey, untuk pusingan kedua kamu boleh bagi fokus lain. Nampak apa fokus dia dekat sini? Fokus satu kebaikan, fokus dua apa dia? Siapa boleh beritahu? Apa dia fokus bagi amalan bersenam bagi pusingan kedua? Respon. Apa dia fokus yang kedua ni? Fokus pertama tadi kebaikan amalan bersenam. Fokus kedua apa dia? Dekat satu dah bagi tahu dah apa fokus dia. Bagus Wafa. Cara menggalakkan remaja bersenam. Okey Kenapa dekat pusingan kedua dia bagi fokus lain? Sebab nak mengelakkan kita ni cakap benda yang sama seperti pusingan pertama. So kita boleh beralih kepada fokus yang lain. Asalkan tema dia masih sama lagi tentang amalan bersenam. Okey, pada pendapat ataupun pada pandangan saya, ibu bapa mainkan peranan yang penting untuk menggalakkan remaja bersenam. Okey, ada ayat topik. Lepas tu sambung balik ayat huraian. Hal ini dikatakan demikian kerana apa dia? Kenapa ibu bapa mainkan peranan penting untuk menggalakkan remaja bersenam? Kenapa? Siapa boleh jawab? Kita bagi sebab kenapa ibu bapa ni memainkan peranan penting menggalakkan remaja bersenam. Kenapa? Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa merupakan contoh ataupun suri teladan kepada anak-anak untuk menggalakkan anak-anak mengamalkan amalan bersenam. Okey. Sebagai contoh, pada hujung minggu ibu bapa boleh berjoging bersama anak-anak di kawasan taman rekreasi. Okey, apa kesan dia? Okey, kesannya apa kesan dia? Kalau satu keluarga ni mengamalkan senaman, kesannya dia banyak kesan kepada kesihatan ataupun kesan kepada hubungan silaturahim antara keluarga kan, ataupun boleh melepaskan tekanan, melepaskan stres kan, banyak kesan dia. Okey. Situasi sendiri kamu bagilah apa-apa saja pengalaman kamu bersenam dengan keluarga. Tak semestinya kita ni asyik berjoging je dengan family kan. Banyak lagi contoh-contoh aktiviti bersenam kan, contohnya bermain bowling, apa lagi, berbasikal, apa lagi, macam-macam lah kan, ataupun kita main badminton bersama keluarga. Okay, banyak itu semua cabang-cabang amalan bersenam. Okay, itu pusingan kedua. Tapi kalau kamu nak bagi fokus yang sama boleh juga. Contohlah Sabrina nak cakap juga pasal kebaikan amalan bersenam. Boleh, tak ada masalah. Okey. Lepas itu ini ada lagi boleh kamu interrupt saya bersetuju. Okey, ni mana calon kedua? Kan? Okey, saya bersetuju dengan pandangan ataupun pendapat Jun Ying.
Lepas tu kamu berikan pendapat kamu pula. Okey. Lepas itu calon yang ketiga, bolehkah saya mencelah? Kamu bagi isi pula. Gunakan skrip yang sama macam tadi. Okey, jelas? Okey, itu sahaja untuk bahagian B untuk berkumpulan. Ada tak apa-apa soalan setakat ni? Okey. Sebelum cikgu nak beralih kepada contoh soalan ujian bertutur secara individu ni, ada tak apa-apa soalan untuk bahagian B? Ada tak? Cuba respon seorang. Ada tak ada? Tanyalah apa saja. Senyap ke tengok bola ke ni? Bola pun dah habis. Ada soalan tak? Tak ada Okey, thank you Ruzana Aisyah. Okey, sekarang kita sambung untuk bahagian A. Okey, tak apa, tak apa. Okey. Okey, kita sambung untuk bahagian A Okey, tengok contoh soalan ini. Okey, bahagian A taksiran individu. Sekejap Okey, masa 3 hingga 5 minit. Okey, baca dan fahami rangsangan di bawah dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan yang dikemukakan secara lisan dengan menggunakan ayat yang dramatis. Okey. Cikgu nak seorang lagi boleh tak baca bahan rangsangan ini? Siapa nak volunteer kat sini? Cikgu nak Isha. Boleh tak Isha baca? Baca bawah ni Isha ada tak? Tak ada. Nurul Umairah ada? Okey, Ebiana. Okey, boleh. Sukan lasak atau Encik Ebiana, baca step dia ni. Faedah menyertai sukan lasak, ketahanan mental dan fizikal, keyakinan diri, berani menghadapi cabaran. Okey, teruskan. Sukan lasak atau sukan ekstrim mempunyai potensi untuk berkembang pesat di Malaysia sehingga boleh dijadikan sebagai karya sepenuh masa. Jika mendapat galakan daripada pelbagai pihak, sukan laksa juga dianggap aktiviti yang mempunyai risiko tinggi. Aktiviti-aktiviti ini sering kali melibatkan kelajuan, ketinggian, tahap latihan fizikal yang tinggi dan peralatan yang sangat khusus. Aktiviti sukan lasak seperti kembara, mendaki gunung dan bergaya dianggap mencabar mental dan fizikal individu. Aktiviti yang dilalui mampu membentuk individu yang mempunyai ketahanan diri dan berani menghadapi cabaran. Sukan lasak perlu diperkenalkan di peringkat sekolah sebagai usaha mendidikkan remaja
yang mempunyai kecerdasan fizikal dan kecerdasan mental. Minda. Okey, terima kasih Abiana. Okey, bacaan macam Abiana tu bagus. Okey, maknanya ada intonasi dan lancar. Okey. Lagi satu tips untuk bacaan ni, pastikan kamu kena baca kuat-kuat, tau. Kena baca kuat-kuat sebab cikgu faham kadang-kadang ada calon yang dia pakai mask. Yang kadang tak dengar. Kan? Mungkin dia sakit ke apa, dia pakai mask tak dengar. So kena kuat-kuat. Okey. Baik, sekarang cikgu nak tanya seorang. Siapa berhenti kat sini? Soalan pertama. Nyatakan faedah-faedah menyertai sukan lasak. Nyatakan faedah-faedah menyertai sukan lasak. Siapa volunteer nak jawab? Senang, jawapan dalam teks saja. Nyatakan faedah-faedah menyertai aktiviti sukan lasak. Siti Aisyah ada tak? Ada Siti Aisyah? Kalau tak ada, Qurratu Aini ada? Tak ada juga. Okey, Ruzana sudah jawab. Faedah-faedah menyertai sukan lasak adalah ketahanan mental dan fizikal, keyakinan diri dan berani menghadapi cabaran. Ya, betul. Senang saja, jawapan dalam bahan, kan? Soalan 1 dan 2 jawapan dalam bahan. Baca balik saja. Okey, bagus. Terima kasih Ruzaina. Baik, soalan kedua. Mengapakah sukan lasak masih kurang mendapat sambutan di Malaysia? Hafiz David, boleh jawab tak? Mengapa sukan lasak masih kurang mendapat sambutan di Malaysia? Kenapa? Okey, maknanya kenapa orang ramai ni tak suka sangat untuk join aktiviti sukan lasak ni? Harizah Syafiqah ada? Senyap semua. Harizah Syafiqah ada? Senang, jawapan dalam teks je. Jawapan kat sini je. Ada. Elizabeth? Ada juga. Afiq Faiz ada? Alisha? Okey, Afiqah dah jawab. Sukan lasak masih kurang mendapat sambutan di Malaysia kerana sukan lasak mempunyai risiko yang tinggi. Bagus. Okey. Dekat mana jawapan dia? Ya, sukan lasak dianggap aktiviti yang mempunyai risiko yang tinggi. Bagus. Saya tahniah Afiqah. Okay, terima kasih sebab tolong jawab. Okay. Ada lagi tak jawapan lain? Okay. Sekarang kita lihat soalan yang ketiga. Okay. So jelas dua soalan ni jawapan semua dekat atas dekat petikan. Okay, yang ketiga. Jelaskan 2 langkah keselamatan. Dia nak 2 saja.
Jangan bagi lebih, 2 saja. 2 langkah keselamatan sebelum individu menyertai sukan lasak. Apa dia? Nur Fitrah, ada Nur Fitrah. Okey, kali ni kamu kena fikir jawapan sendiri. Nur Fitrah ada? Oh, tak ada, banyak senyap hari ni. Marsha, ada Marsha? Oh, Fitrah solat. Kalau Fitrah solat macam mana boleh komen? Okey, dia Naim, ada Naim? Okey, bagus Naim. Okey, cuba Naim jawab. Okey, senang Naim. Mana sebelum kita masuk ataupun join aktiviti sukan lasak ni, apa langkah keselamatan yang kita kena ada? 2 je. Contohnya macam kita hiking, naki bukit kan? Ataupun rock climbing ke, itu semua sukan lasak. Apa benda yang kita, apa langkah keselamatan yang kita kena ada? Apa 2 langkah keselamatan? Apa persediaan kita? Kita kena buat apa? Okey, Afiqah jawab. Okey, antara langkah-langkah. Okey, kalau langkah-langkah tu antara langkah saja, tak perlu gandakan. Antara langkah keselamatan sebelum individu menyertai sukan lasak ialah memastikan peralatan keselamatan berada dalam keadaan yang baik, bagus. Okey, contohnya kalau kita nak pergi hiking kan? Hiking ataupun rock climbing, apa lagi? Apa lagi? Apa ni? Berbasikal kan? Ataupun kita main motosikal, mountain bike tu, memang kita kena pastikan kita ada peralatan keselamatan tu. Okay, contoh kalau kita main skateboard kan, kita kena pakai topi. Apa kita pakai topi keledar. Lepas itu kita kena pastikan lutut dan juga siku kita tu terjaga kan. Okay, seterusnya memastikan diri dalam keadaan yang sihat je. Kalau kita tak sihat, tak boleh ataupun jangan sesekali kita menyertai aktiviti sukan lasak. Sebab risau dia boleh menyebabkan, boleh menjejaskan kesihatan kita dan boleh memberikan kecederaan kepada kita. Bila kita sihat tubuh badan, baru kita boleh menyertai aktiviti sukan lasak. Bagus. Okay, Naim, panaskan badan. Betul, maknanya ni namanya aktiviti warm up dan cooling down kan. Macam kita nak buat regangan. Sebab apa pentingnya panaskan badan ni? Untuk membantu meningkatkan peredaran darah, untuk meningkatkan kita punya tekanan degupan jantung, atau memastikan otot-otot kita bersedia untuk melakukan sebarang aktiviti lasak. Bagus. Okey, jelas Banyak lagi cara lain. Contohnya, kalau kita nak buat aktiviti pendakian, kan? Kita kena, contohlah cikgu pernah mendaki bukit dekat, kat mana cikgu pergi tu Gunung Baling. Gunung Baling tu dekat Kedah kan? Kita kena kita kena buat laporan kepada pihak berkuasa. Maknanya pihak yang menjaga kawasan tu kan? Supaya apa? Supaya dia tahu kita punya kehadiran kan? Lagi satu, bila kita buat laporan, mungkin bila kita nak mendaki bukit tu, ada orang yang akan jaga kita kan? Dia akan jadi pemandu arah. Supaya kita ni
dapat mendaki bukit dalam keadaan yang selamat, kan? Okey. Bila kita ada orang yang pengalaman yang bawa kita untuk aktiviti pendakian, insya-Allah tak ada sebarang benda-benda yang tak baik akan berlaku. Okey. Lagi satu, apa saja aktiviti sukan lasak pun, yang paling penting kita kena patuhi para peraturan ataupun sebarang arahan. Sebab setiap sukan ni ada peraturan masing-masing yang kita kena patuhi. Kan? Tak boleh ikut kepala kita saja. Kan? Okey. So kita kena ada disiplin kalau kita nak sertai sukan lasak. Jelas ya? Yang keempat, soalan keempat. Cadangkan 2 langkah untuk menarik minat remaja menyertai sukan lasak. Apa langkah-langkah untuk menarik minat remaja? Sebab zaman sekarang ni remaja ni lebih kepada gadget ataupun permainan atas talian. Dia tak minat untuk masuk sebarang aktiviti outdoor, kan? Semua suka indoor je, kan? So macam mana kita nak tarik kembali minat remaja untuk sertai sukan lasak? Okey. Siapa lagi ni? Buat kempen Hari Sukan Negara. Boleh? Pihak kerajaan boleh menganjurkan okey, boleh, maknanya dalam Hari Sukan Negara tu kita boleh adakan satu slot tentang aktiviti sukan lasak ni, kan, supaya generasi muda ni ada sedikit pendedahan, kan. Bila ada pendedahan baru mereka akan mula minat. Okey, Afiqah. Langkah-langkah untuk menarik minat remaja menyertai sukan lasak ialah mempromosikan aktiviti sukan lasak di media sosial. Bagus. Seperti Facebook, Instagram dan TikTok. Hal ini dikatakan demikian kerana medium ini menjadi rujukan utama para remaja. Betul, kan? Sebab pada zaman sekarang ni remaja ni memang terpengaruh dengan apa sahaja yang disiarkan di media sosial, kan? Okey. Jadi memang media sosial ini merupakan platform yang sangat baik untuk memberikan pendedahan kepada remaja, kan? Terutamanya aktiviti sukan lasak ni. Okey. Bagus. Okey, selain tu apa lagi? Apa lagi? Macam mana nak tarik minat remaja ni? Selain platform media sosial. Banyak peranan yang memainkan tanggungjawab. Contohnya yang tadi Afiqah bagi peranan media sosial. Lepas itu apa lagi? Peranan pihak sekolah. Pihak sekolah memainkan peranan penting untuk mendedahkan murid-murid tentang aktiviti sukan lasak di sekolah, kan? Sebagai contoh, pihak sekolah boleh menubuhkan kelab kembara alam. Okey, apakah maksud kelab kembara alam tu? Contohnya ialah kelab kembara alam tu lebih kepada aktiviti-aktiviti outdoor, kan? Contohnya guru-guru kelab kembara alam boleh menganjurkan aktiviti mendaki bukit dan sebagainya, kan? So, cara yang terbaik ialah pihak sekolah ni memperkenalkan sukan lasak dalam aktiviti co-curriculum di sekolah. Okey, jelas Itu peranan pihak sekolah. Apa lagi? Banyak pihak sekolah ni. Selain tu guru-guru kat sekolah pun mainkan peranan, kan? Guru-guru boleh mendedahkan tentang aktiviti sukan lasak melalui PDPC di sekolah, kan? Mana murid tak tahu ni apa contoh ataupun cabang-cabang aktiviti sukan lasak, so gurulah kena bagi tahu dekat murid,
Kan? Sebab apa? Guru ni merupakan rujukan utama bagi murid di sekolah. Apa saja persoalan dekat sekolah tu, so murid akan bertanya kepada guru. Baik. Apa lagi ya? Peranan pihak kerajaan. Apa lagi? Peranan masyarakat dan sebagainya. Banyak. Okey. Baik. So selesai. So kita cuba buat satu lagi soalan yang lain. Okey, yang ni Okey, alam sekitar tanggungjawab bersama. Hak mendapat alam sekitar yang sihat dan selamat. Okey, hak pengguna kepada alam sekitar fizikal untuk meningkatkan kualiti kehidupan. Pengguna berhak mendapat perlindungan daripada alam sekitar yang kian terancam. Alam sekitar akan terancam disebabkan sikap rakus manusia memanipulasi alam. Pengguna perlulah memastikan kelestarian alam sekitar terpelihara demi kelangsungan generasi akan datang. Okey. Baik, ini petikan dia. Pencemaran alam boleh didefinisikan sebagai sesuatu situasi yang mengotorkan alam sekitar sehingga boleh menjejaskan ekosistem di bumi ini. Dalam era moden masa kini, pembangunan negara semakin terancak berkembang. Pelbagai projek sosioekonomi dijalankan begitu pesat untuk meningkatkan taraf pembangunan negara. Namun, kita alpa tentang kesan terhadap alam sekitar yang boleh membahayakan diri manusia. Pencemaran alam sekitar telah menjadi satu kemelut yang tidak dapat dielakkan. Pencemaran alam sekitar telah memberi kesan yang buruk kepada hidupan sama ada manusia, haiwan atau tumbuhan. Pencemaran alam sekitar akan menjejaskan kehidupan kita. Penglibatan semua pihak amat diharapkan agar langkah drastik untuk mengatasi pencemaran ini dapat diambil. Baik, lihat soalan pertama. Nyatakan jenis-jenis pencemaran alam sekitar. Okey, siapa boleh jawab ni? Yang senyap-senyap ni. Nur Fitrah. Tadi katanya solat, dah solat kot. Nur Fitrah. Nyatakan jenis-jenis pencemaran alam. Senang saja jawapan dia. Dalam bahan anda beritahu. Nyatakan jenis-jenis pencemaran alam sekitar. Cepat. Apa dia jenis-jenis pencemaran sekitar? Harizah Syafiqah, ada jawapan? Okey, cuba tanya, ada tak jawapan dekat dalam bahan ni? Ada ke tak ada? Untuk soalan pertama. Jenis-jenis pencemaran alam sekitar, ada tak? Jumpa tak? Naim, Syafiqah, Nur Fitrah. Ya, tak jumpa. Sebenarnya soalan satu ni salah tau. Sebab dia macam soalan kebat dah. Tak ada. Tak ada jawapan dalam ni. Cikgu cari pun tak ada.
So jawapan yang sebenar sepatutnya apa dia contoh pencemaran sekitar? Pencemaran udara, pencemaran bunyi, pencemaran air. Kan? Itu contoh pencemaran sekitar. Baik, soalan kedua. Jelaskan kesan-kesan yang akan berlaku sekiranya manusia tidak menjaga dan memelihara alam sekitar dengan sewajarnya. Kesan ada tak? Apa kesan-kesan jika manusia tak jaga alam sekitar? Ambil satu atau dua ayat je. Okay, jumpa tak? Elizabeth, jumpa Elizabeth. Siapa jumpa boleh jawab. Boleh buka voice ataupun boleh komen dekat chat. Apa kesan jika manusia tak jaga alam sekitar? Dia mengabaikan penjagaan alam sekitar. Dekat perangan pertama ada jawapan. Perangan kedua pun ada jawapan. Jumpa tak? Jumpa tak Ruzana? Zakuan. Amira Adlina, jumpa tak? Ya, bagus Afiqah. Okey, kesan buruk kepada manusia. Kepada hidupan sama ada manusia, haiwan atau tumbuhan. Bagus. Kat mana tu? Dekat peringkat kedua kan? Mana tadi? Ni. Okey, pencemaran alam sekitar telah memberi kesan yang buruk kepada hidupan manusia sama ada manusia, haiwan atau tumbuhan. Bagus. Ataupun ni pun boleh juga. Boleh membahayakan diri manusia. Kan? Contohnya pencemaran udara boleh menyebabkan apa? Kita akan menghadapi masalah apa? Asma. Apa lagi? Kita akan menghadapi masalah pernafasan kan? Jerebu kan? Baik, sekarang soalan yang ketiga. Soalan kebat. Okey, pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk memelihara alam sekitar daripada tercemar? Apa langkah-langkah untuk memastikan alam sekitar kita ni tidak tercemar? Senang saja, bagi 2 atau 3 ayat je. Tadi pun saya dah bincang dia kan. Apa dia? Kalau kita bincang pasal langkah-langkah, pasti melibatkan peranan pelbagai pihak. Diri sendiri, ibu bapa, masyarakat, pihak kerajaan, pihak swasta, pihak sekolah, media massa, ataupun badan-badan NGO dan sebagainya. Okay, banyak pihak terlibat. So, boleh pilih mana satu yang kamu senang nak urai. Apa dia? Cepat masa nak habis lah. Ataupun kalau kamu tak nak type, kamu boleh buka mic dan bercakap. Aku pun pisang juga cakap seseorang ni. Okey, ada tak Naim?
Okey, ada eh? Apa cikgu? Ni soalan ketiga. Apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk memelihara alam sekitar daripada tercemar? Weh, baguslah Afiqah. Belajar cemerlang malam ni. Nasib baik Afiqah ada. Okey, langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk memelihara alam sekitar daripada tercemar ialah pihak kerajaan perlu membanyakkan lagi kempen kesedaran alam sekitar kepada rakyat. Bagus. Sebagai contoh, kempen rumah hijau, sekolah lestari dan kempen kita semula. Ya, ini namanya usaha pihak kerajaan. Kelas, perasan tak? Afiqah dia bagi satu isi. Betul. Tapi dia hurai lagi, kan? So jawapan Afiqah ni betul. Walaupun bagi satu isi tapi dia elaborate, dia huraikan. Tapi kalau tak boleh hurai macam Afiqah, bagilah 2 ataupun 3 jawapan. Jelas? Okey, Naim, menanam pokok. Betul. Naim, kamu kena tulis tu panjang sikit. Siapa yang menanam pokok ni? Contoh, pihak kerajaan boleh menganjurkan program penanaman semula pokok di kawasan apa? Di kawasan apa? Lepas tu ni bolehlah. Pihak kerajaan boleh menguatkuasakan undang-undang kepada individu yang tidak bertanggungjawab melakukan aktiviti pembalakan secara haram. Okey, bagus. Terima kasih Naim. Baik, soalan terakhir sekali untuk malam ini. Sekolah memainkan peranan penting dalam usaha memupuk murid-murid agar menjaga dan memelihara alam sekitar. Berikan ulasan anda. Okey, maknanya kat sini dia macam ada tersirat tau. Nampak? Dia kata berikan ulasan anda. Apa yang kita nak ulas? Tentang apa? Tentang ini dia, peranan pihak sekolah. Macam mana peranan pihak sekolah ataupun apa dia cara yang terbaik yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah untuk memastikan murid-murid menjaga alam sekitar. Apa yang pihak sekolah kena buat? Tu je. Apa usaha pihak sekolah untuk memastikan murid-murid menjaga alam sekitar? Ada tak idea? Cepat lagi 5 minit je lagi. Siapa nak cuba jawab? Inilah dia masa yang terbaik untuk kamu uji pengetahuan masing-masing. Ada? Ada tak Aibiana? Ada. Apa dia usaha pihak sekolah untuk pastikan murid-murid ni jaga alam sekitar? Tu je. Apa yang sekolah kena buat? Mengadakan aktiviti, mengadakan kempen gotong royong. Bagus. Pihak sekolah boleh menganjurkan aktiviti gotong royong untuk membersihkan kawasan sekolah. Okey, selain tu, macam pihak sekolah juga boleh buat aktiviti luar, kan? Dia macam lebih kepada program khidmat masyarakat, kan? Untuk membersihkan kawasan longkang. Okey, boleh? Tak masalah. Okey, apa lagi selain tu? Paling senang, pihak sekolah juga boleh menganjurkan kempen kita semula di sekolah, iaitu dengan cara menyediakan tong sampah khas
Kan? Sekolah cikgu memang ada tong sampah kita semula tu kan. Memang ada. Memang tiap-tiap tiap-tiap minggu memang akan ada lori kita semula tu akan ambil bahan-bahan kita semula. Kan? So kat sini yang bagusnya duit hasil daripada barang kita semula ni akan diberikan akan disalurkan kepada sekolah. Kan? So dengan duit tu pihak sekolah boleh buat macam-macam program ataupun macam-macam aktiviti untuk pembangunan sekolah, kan? Kalau macam apa tu, tong sampah tak ada dalam kelas lah. Nak bagi murid tu reti lagi jaga kebersihan. Tak digalakkan membuang sampah dalam kelas. Okey, bagus. Itulah salah satu cara untuk mendidik murid-murid tentang penjagaan alam sekitar. Boleh, tak ada masalah. Asalkan kita pandai untuk susun ayat tu dalam bentuk ayat yang gramatis. Okey, cikgu tengok respon Afiqah. Sekolah mainkan peranan penting dalam memupuk murid-murid agar menjaga dan memelihara alam sekitar. Oleh itu, pihak sekolah lebih cakna dalam menyusun program mengenai kesedaran alam sekitar di kalangan murid. Sebagai contoh, program menanam pokok bakau di hutan paya bakau yang berdekatan. Ya, boleh. Boleh ya. Okey, so tahniah kepada rakan-rakan kamu yang respon, Afiqah, Naim. Siapa lagi kat sini? Ruzana, Nur Fitrah. Walaupun dah begitu dia solat pun tak apalah. Okey, Abiana. Okey, terima kasih. So, cikgu nak minggu depan ramai lagi yang boleh respon macam kawan-kawan kamu ni. Okey. Baik. So, minggu depan kita akan sambung dengan sintaksis bahagian ayat. Sebab kita tak sentuh lagi tentang ayat. Okey. So, sebelum habiskan kelas, ada tak apa-apa soalan nak tanya?